Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam kelas online kita. Okey, pada hari ini kita akan sambung tajuk seterusnya iaitu 1.2 ubahan songsang. Okey, kita imbas semula apa yang kita dah belajar sebelum ini. Kita dah tahu mengenai ubahan langsung dan juga ubahan tercantum. Okey, sebenarnya hanya ada sedikit perbezaan untuk ubahan songsang ini. Bila awak faham tentang ubahan langsung dan ubahan tercantum, saya rasa tak ada masalah untuk awak faham tentang ubahan songsang. Okey, cuba kita bayangkan kalau kita main jongkang-jongkit. Tahu tak apa itu jongkang-jongkit yang dekat taman permainan tu kan? Bila dua orang naik, seorang akan ke atas dan seorang lagi akan ke bawah. Okay, dan begitu juga sebaliknya lah. Dan tak mungkin lah kalau keadaan tu boleh dua-dua ke atas atau dua-dua ke bawah kan. Okay, so apa yang saya nak kaitkan dengan ubahan songsang di sini, okay, kita tengok maksudnya. Okay, dalam ubahan songsang, pemboleh ubah Y bertambah, okay, bertambah apabila pemboleh ubah X berkurang. Okey, satu bertambah, satu berkurang pada kadar yang sama dan sebaliknya. Okey, hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Okey, macam sebelum ni lah, kalau langsung Y berubah secara langsung dengan X. Okey, macam mana kita nak ubah penyataan ubahan songsang ini dalam bentuk simbol? Okey, bezanya hanya di sini. Okey, kalau awak baca soalan itu, awak jumpa ubahan songsang bermakna Y berubah secara songsang dengan X, bermakna Y, okey, simbol songsangan ini 1/X. Okey, itu menunjukkan yang dia berubah secara songsang lah. Dan kita masih ingat lagi, kalau ditulis dalam bentuk simbol ubahan, kita perlu tukar kepada bentuk persamaan. Sebab pengiraan seterusnya kita perlukan dalam bentuk persamaan. Okey, simbol ubahan kita tukar kepada sama dengan K, dan K itu masih lagi pemala. Okey, untuk apa-apa ubahan kita memang perlu mengira pemala. Okey, macam mana nak mengira pemala K bagi ubahan songsang? Okey, kalau masih ingat untuk ubahan langsung, nilai K kita boleh kira dengan cara Y bagi dengan X. Okey, tapi untuk ubahan songsang, okey, diberi set data yang berikut untuk mengira pemala K. Kita contohlah. Okey, jadi kita akan lihat di sini, ini yang kita dah tukar kepada bentuk persamaan ubahan songsangnya. Okey, Y sama dengan K per X. Okey, K darab dengan 1/X tadi, kita dapat K per X. Okey, dan untuk mendapat nilai K, kita perlu darabkan YX. Okey, so kita lihat contoh dekat sini. Okey, diberi nilai X. Nilai X-nya ialah 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, manakala kat sini dia tak gunakan Y lah, dia gunakan T. Okey, ini bergantung pada soalan lah. Di mana T itu adalah 180, 120, 90, 72 dan 60. Okey, so untuk mengira pemala, kita tahu tadi Y darab dengan X lah, tapi di sini untuk contoh ini X darab dengan T, kita darabkan. Okey, kita lihat semua nilai ini memberikan jawapan hasil darabnya adalah 360. So bermakna bila dia sama, tak ada satu pun yang berbeza, kita boleh anggap nilai K-nya adalah 360. Okey. So untuk yang ini pula, untuk penerangan yang ini, bagi satu ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X. Okey, ini adalah grafnya. Okey, ini adalah graf untuk ubahan songsang, macam ubahan langsung lah. Ubahan langsung pun ada graf. Kalau masih ingat, grafnya berbentuk garis lurus. Tapi untuk ubahan songsang ini, okey, graf ini kita panggil dia sebagai graf hyperbola. Okey, graf hyperbola. Okey, untuk slide ni, okey, saya sediakan beberapa penyataan ubahan songsang. Saya minta awak lengkapkan. Okey, lengkapkan kotak-kotak yang warna pink ini. Okey, tukarkan penyataan dan
simbol ubahan songsang yang saya dah beri ni kepada persamaan. Okey, yang nombor 1 ni saya dah tunjuk contoh lah. Okey, dia kata nombor 1 sini Y berubah secara songsang dengan X. So, diberi dari sini Y simbol ubahan 1 per X dan kita tukarkan kepada persamaan menjadi Y sama dengan K per X. So, nombor 2, 3, 4 dan 5 saya minta awak isikan tempat kosong. Okey, yang ni salin lah. Saya harap awak salin daripada yang slide pertama tu. Okey, ambil isi penting. Okey, yang kedua dan juga yang ketiga yang ni. Dah mula latihan lah. Okay, sedikit latihan untuk awak mantapkan lagi pemahaman awak macam mana nak tukarkan daripada penyataan kepada simbol ubahan dan akhir sekali kepada persamaan. Okey. Selesai tentang itu, kita tengok pula contoh soalan. Okey, pengiraan-pengiraan yang melibatkan ubahan songsang. Okey, kita tengok contoh yang saya paparkan dekat sini. Okay, sebenarnya saya ambil contoh ni, contoh daripada buku teks jugalah. Okay, ada beberapa contoh juga kat situ. Sebenarnya awak boleh juga fahamkan sendirilah. Okay, so yang ni yang saya pilih. Kita tengok yang pertama. Okay, tarikan graviti F. Okay, simbol-simbol ni awak tak boleh tukar lah. Kalau dia guna F ke apa saja huruf, kita ikutlah. Tarikan graviti F berubah secara songsang. Dengan apa? Dengan kuasa 2 jarak di antara dua buah objek D. Diberi tarikan graviti di antara dua buah objek ialah 15 Newton. Okey, ni maklumat data ini biasalah kan kita akan gunakan untuk mengira nilai pemala. Okey, 15 Newton apabila jarak di antaranya ialah 1.2 cm. Tuliskan satu ungkapan F dalam sebutan D. Bila F dalam sebutan D maknanya siap kita kira dia punya pemala. So, kat sini penyelesaiannya, kita tengok F berubah secara songsang dengan 1 per D kuasa 2. Okay, dan ditukarkan kepada persamaan F sama dengan K per D kuasa 2. Dah tak ada simbol, kita gunakan persamaan. Kemudian ditukarkan nilai F sama dengan 15. D itu adalah 1.2. Dan dia darabkan. Okey, darab sini, bagi pindah sebelah jadi darab. Akhirnya K dia dapat 21.6. Okey, tapi ingat soalan dia tak minta awak kira nilai K sahaja. Dia suruh awak tuliskan satu ungkapan F dalam sebutan D. Jadi, awak hanya menggantikan nilai K yang awak dapat tadi dalam awak punya persamaan ubahan songsang. Okey. Okey, faham tak yang tu? Okey, kalau rasa saya laju sangat, okey, awak cuba fahamkan pelan-pelan, pause, okey, kemudian jalankan lagi video ini. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. P. Diberi P berubah secara songsang. Okey, ni penting lah ni, songsang dengan Q. Okey, Q saja. Okey, maklumat pertama diberi jika P sama dengan 2, apabila Q sama dengan 7, hitung nilai P apabila Q sama dengan 1.6. Okey, ini bahagian kedua. Maklumat yang pertama tadi, P sama dengan 2 dan Q sama dengan 7, itu adalah untuk mengira nilai pemala K. Okey, yang inilah. Okey. So, dimasukkan dalam persamaan P tukar 2, Q tukar 7. Dia dapat di sini K sama dengan 14. So, gantikan dalam persamaan. Makna persamaan itu telah menjadi P sama dengan 14 per Q. Okay, kemudian barulah kita jawab bahagian yang kedua. Diberi Q sama dengan 1.6. Disuruh cari nilai P, gantikan saja. Akhirnya kita dapat P sama dengan 8.75. Selesai. Boleh? Okey, kita dah sampai kepada slide yang terakhir dah. Okey. So, saya percaya semua orang dalam dunia ni termasuk awak nakkan kejayaan, betul? Okey, dan kejayaan itu tak akan datang secara melayang ke bergolek ke tanpa usaha ke, okey? So, siapa yang berusaha pasti berjaya.
So, saya nak seperti biasa awak sambung dalam buku yang sama, salin soalan-soalan ni dan cuba selesaikan. Okey, sebarang permasalahan kita bincangkan dalam grup lah nanti seperti biasa. Okey, so itu saja untuk pelajaran hari ini. Okey, saya tak nak bagi banyak-banyak sangat, nanti awak stres, awak rasa benda ni susah. Okey, saya nak benda ni kita buat, kita faham. Okey, dan apa yang masa yang kita gunakan ni bermanfaat lah. Okey, dapat sesuatu lah. Walaupun dalam keadaan kelas online ni, tapi saya harap apa yang saya cuba sampaikan ni dapat awak faham. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.